سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. لا إله إلا الله لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا مقبولا ووهب لي رزقا واسعا وتوب علي توبة نصوحا وتوب علي توبة نصوحا.
أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa walah ila qiyamis sa'ah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma ya mu'allima Ibrahim 'allimna wa ya mufahima Sulaiman fahimna. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, Allahumma amin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar ibu-ibu, ayah-ayah, para sahabat Majlis Quran, penawar hati motivasi pagi. Alhamdulillah kita bertemu selagi pada pagi ini. Apa khabar para sahabat semua? Saya doakan kita semua berada dalam keadaan yang sihat, insya-Allah. Jika ada di antara kita yang mengalami keadaan yang kurang sihat, kita doakan mereka diberikan kesihatan yang baik oleh Allah SWT. Jika ada antara kita yang akan menghadapi satu urusan yang besar atau sedang menghadapi satu urusan ataupun ujian, maka kita doakan Allah membantunya, memudahkan urusannya, berinya jalan keluar dalam apa je urusan yang sedang dia lakukan, insya-Allah. Ibu-ibu ayah, para sahabat Majlis Al-Quran, alhamdulillah pagi ini kita berada pada siri yang ke-420, yang mana insya-Allah kita akan melihat pada halaman yang ke-420. Insya-Allah kita akan mengembara pada halaman 420, melihat pada ayat-ayatnya dan mengambil mutiara-mutiara daripada halaman ini, insya-Allah. Dan kita nak mulakannya pagi ini dengan sama-sama membaca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kita memulakan pagi kita dengan mengucapkan syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, kita ucapkan terima kasih kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat yang Allah masih berikan kepada kita. Kita menunjukkan bentuk kesyukuran kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan kita bangun pagi ini menunaikan solat subuh, dan setelah itu kita membaca beberapa ayat daripada perkataan-perkataannya. Ini bentuk kesyukuran yang kita tunjukkan kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat dan rahmat yang Allah berikan kepada kita, dan kita berharap semua nikmat yang Allah masih berikan ini dia adalah nikmat yang baik
yang membawa kita lebih kepada bersyukur kepada Allah SWT dan menjadi hamba-Nya yang lebih baik insya-Allah. Dan surah Al-Fatihah, surah yang tidak asing bagi kita. Kita membacanya setiap hari dan sudah tentu daripada surah Al-Fatihah ini, walaupun ayatnya itu ringkas, hanya 7 ayat sahaja, kan tetapi saya yakin banyak mutiara-mutiara yang dapat diambil daripada Al-Fatihah ini. Dan kerana itu Allah letakkan ia sebagai permulaan daripada Al-Quran ini. Dan surah Al-Fatihah ayatnya hanya 7, tetapi penceritaannya itu merangkumi ke semua lagi 113 surah yang ada di dalam Al-Quran ini. Dia ringkas, akan tetapi dia sangat-sangat padat. Begitulah Al-Quran, begitulah juga yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Baginda Nabi SAW adalah seorang yang dia tak banyak cakap, hanya cakap bila perlu. Perkataannya itu tak banyak, tak panjang, akan tetapi perkataannya itu padat, menyampaikan makna dengan tepat. Dan Alhamdulillah, betapa kita ini seolah-olah dipaksa oleh Allah Azza wa Jalla untuk membaca surah Al-Fatihah setiap hari, untuk mengambil peringatan, untuk terus mengucapkan syukur kepada dirinya kerana Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW sebutkan dalam hadis, amma inna rabbaka yuhibbul mahamid. Adapun Tuhan kamu, dia adalah Tuhan yang sukakan kepada puji-pujian. Maka Allah, dia suka kepada puji-pujian dan dia mengajarkan kepada kita bagaimana cara untuk memujinya. Ucapan Alhamdulillah, kita nak selalu ucapkan, nak selalu basahkan lidah kita, memuji Allah Azza wa Jalla, Tuhan yang terus memberikan kita nikmat dan juga rahmat. Walaupun dalam kehidupan kita, dalam seharian kita, ada waktu yang kita tersilap, membuat kesalahan, tetapi terus Allah memberikan rahmatnya dan nikmatnya kepada kita tanpa berkira, tanpa mengurangkan pun daripada apa yang sepatutnya kita dapat. Ibu-ibu, ayah, para sahabat Majlis Al-Quran, insyaAllah pagi ini kita akan melihat pada halaman yang ke-420, iaitulah pada surah Al-Ahzab, muka surat yang ketiga daripada surah Al-Ahzab, muka surat 420. InsyaAllah kita akan baca bersama-sama halaman ini insyaAllah. Boleh tuliskan pada ruangan komen sahabat-sahabat semua muka surat perbincangan kita pada pagi ini, dan boleh tuliskan juga apa yang telah kita dapat daripada surah Al-Fatihah. Kerana ini surah yang kita baca setiap hari kan, boleh kongsikan apa poin yang kita dapat, ataupun apa pengajaran untuk kita, ataupun apa ertinya Al-Fatihah untuk kita baca setiap hari ini, yang bila kita baca itu kita akan teringat satu perkara ini, lalu kita makin bertambah semangat ataupun makin bertambah bersyukur dan sebagainya. Baik, halaman ke-420 surah Al-Ahzab, kita nak membaca sama-sama pada ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-22 insya-Allah. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul lan yanfa'akumul firaru in farartum minal mauti awil qatli wa idzan la tumatta'una illa qalila. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت
فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Ayat ke-16 daripada ayat hingga ayat ke-22 pada halaman yang ke-420 kita membacanya pada pagi ini, alhamdulillah. Dan insya-Allah kita akan melihat sedikit pada halaman ini apa mutiara yang boleh kita bawa bersama-sama pada pagi ini, insya-Allah. Kerana pada pagi ini hari Ahad, saya kira mesti ramai di antara kita dah ada plan lah kan, dengan keluarga, nak pergi kenduri ke, nak pergi berkelah ke, nak pergi berjalan-jalan. Dan alhamdulillah betapa kita mengucapkan syukur kepada Allah Azza wa Jalla kerana Allah memberikan kita kesempatan untuk memulakan hari kita dengan Al-Quran. Maka kita nak tengok sekejap je kan, pada halaman yang ke-420 ini apa mutiara yang boleh kita bawa keluar daripada halaman ini. Mudah-mudahan dia menjadi bekal untuk hari ini dan juga hari yang ke depan nanti, insya-Allah. Baik. Pada halaman ini yang ke-420, penceritaannya masih berkisar tentang perang Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab ini ia berceritakan tentang satu peperangan yang dinamakan Perang Khandaq, ataupun yang biasa kita dengar perang yang parit itulah, yang gali parit itu. Dan perang ini berlaku di Madinah. Maka surah Al-Ahzab ini menceritakan secara umumnya tentang kejadian itu, yang mana ketika itu golongan yang diceritakan dalam surah Al-Ahzab ini kita boleh letakkan sebagai 3. Yang pertama, golongan orang yang beriman, iaitu Nabi dan juga para sahabat. Yang kedua, adanya golongan munafik. Dan yang ketiga, golongan Al-Ahzab, iaitu tentera-tentera yang bersekutu, yang bersekongkol, join group, beberapa puak yang nak menentang ataupun yang nak menyerang Madinah. Maka pada halaman awal, kalau kita lihat pada halaman yang kedua, bermula pada ayat yang kedua, bermula pada halaman yang kedua daripada surah Al-Ahzab ini, iaitu pada halaman 419 hingga halaman yang ke-420 ini, Allah menceritakan tentang kisah dalaman. Kisah dalaman ini tentang apa? Tentang orang beriman dan juga adanya di dalam itu orang-orang munafik. Kerana orang munafik, mereka juga adalah dikira sebagai orang Islam, kan? So, ni kira macam masalah dalaman lah yang Allah nak ceritakan kepada Nabi dan juga para sahabat orang beriman yang berada ketika itu. Baik, pada ayat yang ke-16 Allah sebutkan terjemahannya, katakanlah wahai Muhammad,
lari tidak berguna bagimu jika kamu melarikan diri daripada kematian atau pembunuhan, dan kamu berjaya, kamu hanya akan mendapat kesenangan yang sementara sahaja. Ini cerita tentang golongan munafik. Kerana ceritanya tentang adanya orang ketika berperang nak lari, dan itu sudah tentu tidak dilakukan oleh para sahabat. Maka ayat ini Allah nak ceritakan tentang orang-orang munafik yang mana bila berlakunya peperangan itu, mereka selalunya, bukan pada perang Khandaq ini saja, kan, perang Ahzab ini, tetapi pada mana-mana pun peperangan, orang munafik ini mereka sentiasa sahaja mencari peluang untuk nak berlepas diri. Dia cari peluang nak escape daripada berperang. Dan kalaulah katakan mereka terpaksa ikut juga berperang, maka mereka akan berada di barisan yang paling belakang sekali. Dia akan duduk yang belakang sekali. Yang tak boleh duduk depan, sebab kalau duduk depan nanti yang kena jumpa musuh dulu, takut terbunuh ke cedera kan. Jadi mereka memilih untuk duduk yang paling belakang sekali. Dan kalaulah kata ketika tengah berperang itu adanya tempat bersembunyi, maka mereka akan mula je perang, mereka akan tuju ke situ dulu, pergi cari tempat sembunyi, belakang pokok ke, belakang batu ke. Bahkan dalam Al-Quran Allah sebutkan, kalaulah mereka itu akan jumpa mana-mana lubang, kan, macam lubang biawak kan, kat padang pasir kan ada apa, dhab tu kan, mereka akan cuba masuk dalam lubang-lubang itu, menunjukkan kepada apa, mereka ni memang betul-betul nak melarikan diri. Maka pada ayat ke-16 ini Allah sebutkan, Allah minta Nabi Muhammad SAW agar memberi ingatan kepada golongan munafik ini, bahawa kalaulah mereka lari pun, perkara itu tidak berguna kepada mereka. Baik. Maka untuk kita sebagai yang membaca ayat ini pada hari ini, antara pengajarannya ialah seorang Muslim itu, orang yang beriman itu adalah orang yang dia berhadapan dengan situasi yang sedang dia hadapi. Dia tidak lari daripada situasi yang dia sedang hadapi. Seorang Muslim adalah orang yang dia duduk hadap dengan situasi yang tengah terjadi ketika itu. Dia tidak memilih untuk lari. Dan kerana kita dalam kehidupan kita ada naik turunnya dalam hidup ini, dan kita berdepan dengan banyak situasi kan. Ada situasi yang kita rasa okey, ada situasi yang kita rasa berat nak menghadapi situasi ataupun satu keadaan itu kan. Maka seorang Muslim, orang beriman, bila berdepan dengan ujian dan juga musibah, mereka tak lari, dan juga mereka tidak mempersalahkan orang lain atas sesuatu yang menimpa kan. Ada ujian yang tertimpa ataupun musibah yang tertimpa kepada mereka, mereka tak salahkan orang lain. Mereka hadap, orang kata apa, hadap ujian ataupun musibah itu, dia tak lari. Ini pendirian siapa? Pendirian orang yang beriman. Orang beriman, dia tak lari daripada masalah, dia tak lari daripada ujian dan juga musibah. Dia tetap berdiri teguh pada situasi dan juga keadaan itu. Dia akan hadap juga walau apa pun yang terjadi. Akan tetapi kita tahu kita ini adalah insan yang lemah kan. Dan ujian yang datang kadang-kadang ujian yang hingga kita tak mampu nak menghadapinya. Hingga kadang kita rasa nak berdiri pun tak larat, ketar lutut rasa, sebab beratnya kan ujian yang dihadapi itu, kita tak mampu. Jadi bagaimana nak buat? Adakah masih nak terus stay kat situ? Bila berhadapan dengan ujian yang berat-berat ni, yang kita tak mampu nak hadap, nak berdiri pun rasa tak mampu, apa nak buat? Teruskan duduk di situ. Kenapa? Kerana ayat ke-18, ayat yang ke-17 menjawab persoalan kita itu. Terjemahannya, katakanlah, siapakah yang dapat melindungi kamu daripada ketentuan Allah jika dia mahukan bencana ke atasmu atau mahukan rahmat atas dirimu? Mereka itu tidak akan dapat pelindung dan bantuan selain daripada Allah. Maka pada ayat yang ke-17 ini, ya, dia memberi solusi kepada kita ketika mana sedang menghadapi apa pun situasi dalam kehidupan kita. Apa yang perlu kita lakukan?
Kadang-kadang kita bila keadaan tu ataupun ujian tu dia senang, kita rasa okey lah, kan, kita boleh buat sendiri, selesai. Akan tapi ada waktu yang ujiannya itu sangat berat dan kita gelap, tak jumpa jalan keluar itu ke mana, tak tahu nak buat apa. Kan, lagi bila ujian yang berkaitan dengan ahli keluarga dan berkaitan dengan sumber pendapatan contohnya, kan, kita rasa macam tak tahu ke mana hala nak tuju. Maka ketika itu nak buat apa? Bila ditimpa dengan ujian-ujian yang kita terasa sangat-sangat berat ini, ayat 17 memberi jawapannya, iaitulah apa? Pergilah cari Allah. Kenapa? Kerana tidak ada orang yang boleh memberikan sebarang mudarat ataupun memberi sebarang manfaat ataupun rahmat kecuali Allah Azza wa Jalla sahaja. Maka janganlah kita bimbang apa pun situasi yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Orang beriman, dia akan hadap situasi itu dan apa? Dan dia akan menadah tangan dia kepada Allah Azza wa Jalla, memohon bantuan daripada Allah. Kerana tidak akan ada mudarat yang akan tertimpa kepada kita kecuali dengan keizinan daripada Allah Azza wa Jalla. Dan juga tidak akan ada sesiapa yang boleh membantu kita keluar daripada lubang masalah kita ini, menarik kita keluar daripada lubang itu, kecuali Allah Azza wa Jalla. Kan, kerana dia Tuhan yang ala kulli syai'in qadir, maha mampu atas setiap sesuatu. Maka orang beriman yang pertamanya apa? Menghadapi apa pun situasi di hadapannya, dia tak lari. Orang beriman tak lari, dia akan hadap. Yang kedua, dia buat apa? Ketika dia berdiri menghadap situasi itu, dia akan menadahkan tangannya kepada Allah Azza wa Jalla, memohon agar Allah sentiasa membantu dia dalam setiap langkah dia nak menghadapi ujian dan juga musibah dalam kehidupan. Sebab itu dalam surah Al-Fatihah, kita baca apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami mengabdikan diri, dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Kan? Maka itu tempat kita memohon pertolongan. Bukan kita mohon pertolongan setelah kita dah lakukan semua usaha kita dan tak lepas, waktu tu baru nak doa kepada Allah. Bukan. Kita memohon pertolongan daripada Allah itu daripada mula-mula kita nak buat. Kita bila kita tertimpa je dengan ujian ataupun musibah, first kali nak buat apa? First kali tadah tangan, doa kepada Allah, minta tolong. Lepas tu baru usaha. Dan kita jangan selalu kita usaha dulu, lepas tu baru doa. Kan, doa tu macam apa? Dah tak boleh nak buat apa dah, doa je lah, kan. Tak boleh nak buat apa dah, doa je lah. Semua saya dah usaha, semua saya dah buat, tapi tak berhasil. So nak buat apa lagi? Doa je lah. Bukan. Kita terbalik kan. Kita kena doa dulu, lepas tu baru usaha. Kan? Kerana Allah saja yang akan boleh nak membantu kita. So bila hadapi sesuatu situasi ujian ataupun musibah, kecil ataupun besar, apa nak buat? Jangan lari. Dan first kali nak buat apa? Langkah pertama ialah angkat tangan, doa kepada Allah Azza wa Jalla, agar Allah membantu kita, membimbing kita, dan hanya Allah sahaja yang akan dapat membantu kita keluar daripada ujian dan juga musibah. Kemudian ayat yang ke-18 dan juga ayat yang ke-19, Allah menceritakan tentang adanya golongan yang mereka ini konon-kononnya bersama, tetapi dia tidak. Dia ada hanya pada keadaan tertentu sahaja. Allah sebutkan pada ayat ke-18 ini, terjemahannya, sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang menghalang di antara kamu dan orang-orang yang berkata kepada saudara-saudaranya, marilah bersama kami, tetapi mereka datang berperang hanya sebentar. Cerita tentang golongan orang yang dalam ayat ini, konteks ni tentang golongan orang munafik yang dia kononnya menyatakan semangatnya untuk turut berperang bersama, bergabung dengan orang beriman. Dan akan tapi Allah kata, mereka ini nanti bila sampai je time perang, dia akan ada sekejap je. Lepas tu ke mana? Hilang, lari, nak menyelamatkan diri. Itu yang mereka akan lakukan. Maka ayat 18, ayat 19, Allah memberitahu kepada kita bahawa dalam kehidupan kita ini akan ada orang yang hanya berada bersama dengan kita pada waktu-waktu yang tertentu sahaja.
Itu yang kadang-kadang kita dengar kan, kawan kawan gembira, kawan ataupun kawan ketawa senang dicari, kawan menangis sukar dicari. Kan, kerana memang begitulah lumrah dalam kehidupan ini. Ada orang yang dia hanya ada bersama-sama pada waktu-waktu yang tertentu sahaja. Ini lumrah kehidupan. Kita bukan nak salahkan sesiapa, akan tapi inilah realiti sunnatullah yang Allah telah tetapkan dalam kehidupan ini. Maka apa yang perlu kita lakukan? Ayat 18, ayat 19 ini seolah-olah Allah nak beritahu kepada kita, jangan bergantung dengan manusia. Jangan berharap dengan manusia. Kerana manusia itu berubah. Tetapi bergantunglah dan berharaplah kepada Allah Azza wa Jalla. Kerana Allah tidak pernah berubah. Daripada dulu sampai sekarang, dia adalah Tuhan yang Ar-Rahman Ar-Rahim. Tuhan yang sentiasa mencurah-curah kasih sayangnya kepada kita. Dia telah menjaga kita sejak daripada kita dalam kandungan, hingga kita dilahirkan, hingga usia kita hari ini 30, 40, 50, 60 tahun, Allah masih lagi menjaga kita, mencurahkan kasih dan juga sayangnya, walaupun telah banyak dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Maka Allah nak, seolah Allah nak beritahu dalam ayat 18-19 ini, jangan bergantung dengan manusia. Jangan berharap dengan manusia. Janganlah nak minta tolong sangat dengan manusia. Pergi cari Allah dulu, pergi bergantung dan berharap dengan Allah Azza wa Jalla dulu. Kerana dia sentiasa ada. Sentiasa nak mendengar. Sentiasa nak memberi. Bukannya Allah berada pada waktu-waktu ataupun keadaan yang tertentu sahaja. Kemudian pada ayat yang pada penghujung ayat ke-19 itu, Allah sebutkan ulaika lam yu'minu fa ahbatallahu a'malahum. Mereka itu adalah orang yang tidak beriman, maka Allah akan menghapuskan amalan mereka. Ini peringatan yang pada saya besar untuk kita sama-sama beri perhatian. Iaitulah setiap amalan yang kita lakukan, ada kemungkinan amalan itu diterima dan ada juga kemungkinan amalan itu ditolak, tidak diterima ataupun dihapuskan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka tidak setiap amalan yang dilakukan oleh anak Adam itu 100% diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ada yang akan diterima, ada yang diterima sebahagian, ada yang tidak diterima langsung, kan. Dia macam contohnya kita jawab dalam exam. Jawab dalam exam, tidak semua jawapan yang kita bagi dalam kertas jawapan itu akan diterima. Kan? Mungkin ada orang yang jawapannya semuanya diterima. Sebab apa? Tepat. Ada mungkin orang yang jawapannya itu separuh je, kan, diterima. Ada orang yang mungkin jawapannya tak diterima langsung. Sebab apa? Sebab dia hanya salin balik je soalan tu, dia salin balik. Sebab apa? Sebab dia tak nak nampak lah. Kan, dia hantar kertas tu kosong, ada bertulis, kan. So dia salinlah balik soalan. Kan? Maka tidak setiap orang yang menghantar kertas soalan, kertas peperiksaan itu jawapannya diterima. Ada yang diterima dan ada yang akan ditolak. Maka begitulah amalan setiap anak Adam itu, tidak semuanya diterima. Ada orang yang amalannya itu ditolak, dan itu antara perkara yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, dan kita selalu baca pada surah Al-Mulk, yang Allah nakkan daripada diri anak Adam ini adalah ahsanu amala, amalan yang terbaik, yang bukannya amalan yang siapa yang paling banyak. Maka kita nak beri perhatian pada setiap pekerjaan yang kita nak lakukan, amalan yang kita nak lakukan, kerana ada amalan yang akan diterima dan amalan yang tidak diterima. Amalan yang diterima adalah amalan yang ahsanu amala, amalan yang terbaik yang kita persembahkan hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kerana ketika dulu, kalau kita lihat pada zaman Nabi SAW dulu, adanya dua kelompok yang bersolat di belakang Nabi SAW. Tetapi satu solatnya itu diterima, satu lagi solatnya itu tidak diterima. Di belakang Nabi SAW, solatnya para sahabat. Dan begitu juga solatnya orang siapa? Orang-orang munafik. Solat di belakang Nabi SAW. Tetapi satu golongan, iaitu para sahabat, solatnya diterima oleh Allah. Satu lagi golongan, orang munafik, solatnya tidak diterima oleh Allah. Kenapa?
kerana mereka bersolat bukan kerana Allah Azza wa Jalla, ada tujuan-tujuan yang lain kan, tujuan nak riak, nak tunjuk orang dan sebagainya. Dan maka setiap amalan tidak semuanya diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Hanya amalan yang ahsanu amala, amalan yang terbaik yang akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Baik, maka apa cara terbaik kita dalam nak menjalani kehidupan, dalam nak melakukan satu amalan ini? Apa cara yang terbaik? Allah sebutkan pada ayat yang ke-21 itu, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu contoh tauladan yang baik. Kalau gunakan uswatun hasanah. Dan perkataan uswatun, kalau kita lihat pada perkataan uswatun, ia bermakna satu contoh ikutan pada setiap sudut, pada setiap segi. Kan, dia ada satu lagi perkataan dalam bahasa Arab yang kita gunakan, namanya qudwah. Kan, qudwah dia hanya pada aspek yang tertentu. Tetapi uswatun adalah contoh ikutan pada setiap sudut, setiap segi. Maka Nabi Muhammad SAW, kita boleh ikut dia dari sudut sebagai seorang anak, dari sudut sebagai seorang suami, sebagai seorang bapa, sebagai seorang kawan, sebagai seorang pemimpin, dan sebagai seorang rakyat. Kita boleh ikut Nabi daripada segenap sudut, apa pun. Kan? Kita sebagai seorang ayah, so nak ikut Nabi, tengok Nabi dari sudut sebagai seorang ayah, boleh ikut ke semuanya. Boleh tengok Nabi daripada sudut sebagai seorang kawan, kita boleh ikut secara keseluruhannya. Maka Allah utuskan Nabi SAW, tujuannya adalah untuk kita jadikan baginda sebagai ikutan secara keseluruhan, tanpa kita memilih-milih kan, nak ikut yang ni, nak ikut yang ni, tak ikut. Dia contoh ikutan yang kita nak ikut secara sepenuhnya, tanpa kita memilih-milih. Maka itu secara ringkas halaman 420 ini. Kita ulang sedikit apa yang telah kita ambil. Pertama, orang beriman adalah orang yang berdiri teguh menghadapi setiap situasi. Orang beriman, dia tidak lari daripada situasi yang sedang dihadapi. Dia tak salahkan orang lain. Dia berdiri menghadap situasi. Apapun situasi, dia akan berdiri teguh menghadapnya. Ujian ataupun musibah yang datang, dia tak lari. Dia akan berdiri di situ menghadapinya. Yang kedua, dalam nak menghadapi ujian dan juga musibah, pertama sekali yang perlu dilakukan adalah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Kerana sudah tentu kita tidak akan mampu nak menghadap apa pun situasi kalaulah bukan dengan pertolongan daripada Allah Azza wa Jalla. Dan begitulah kita pada setiap pagi bangun, bermula daripada solat subuh kita, kemudian selesai subuh kita berzikir, kemudian kita membaca Al-Quran. Ini semua atas pertolongan yang Allah berikan kepada kita untuk melakukannya. Maka pertama sekali, apapun situasi yang kita akan hadapi, kita mulakan dengan berdoa, minta tolong kepada Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, jangan bergantung harap dengan manusia. Jangan bergantung harap dengan sesiapa pun dalam kehidupan kita. Bergantung haraplah sepenuhnya kepada Allah Azza wa Jalla. Jika kita bergantung harap dengan manusia, kita akan pasti menghadapi satu ketika yang kita akan rasa kecewa. Maka jangan letakkan kebergantungan utama kita dengan manusia. Letakkan kebergantungan utama kita dengan Allah Azza wa Jalla. Yang keempat, kita nak beri perhatian pada setiap pekerjaan, amalan yang kita nak lakukan pada hari ini. Kita nak lakukan ia dengan mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, berdiri teguh. Yang kedua, doa, minta tolong kepada Allah. Yang ketiga, jangan bergantung harap hanya kepada Allah. Jangan letakkan kebergantungan kepada manusia ataupun sesiapa sahaja. Yang keempat, jadikan Nabi SAW sebagai contoh ikutan pada setiap apa yang kita nak lakukan dalam kehidupan. Wallahu ta'ala alam. Itu sedikit yang saya dapat kongsikan pada halaman 420 ini. Moga ada manfaat yang dapat diambil.
Qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Jazakumullah khairah pada semua ibu-ibu, ayah-ayah, para sahabat Majlis Al-Quran, penawar hati motivasi pagi yang bersama-sama dengan kita pada pagi ini. Moga ada manfaat dapat diambil. Teruskan pagi kita ini dengan Al-Quran. Mutiara daripada Al-Quran ini kita nak bawa dalam kehidupan kita hari ini dan juga hari-hari yang ke depan, insya-Allah. Jumpa lagi. Barakallahu fiikum. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله إلهي نجنا واكشف جميع أذية واصرف مكائد العدا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Oh, hari ni saya, apa khabar semua tuan-tuan dan puan, ibu-ibu, ayah, kakak, tuan-tuan dan puan, sahabat-sahabat Al-Quran semua. Kat mana tu Ustaz? Sekarang ni alhamdulillah saya berada ni di depan pantai yang sungguh indah ini di Pahang. InsyaAllah kita sedang buat sedikit rakaman untuk surah Al-Kahfi yang bakal disiarkan di TV TFT. Oi, TV TFT akan disiarkan bersama tuan-tuan dan puan-puan lah di TFT ya, subhanallah. Jadi saya nak ucapkan jazakumullahu khairal jazak. Terima kasih banyak jazakumullahu khairal jazak kepada penyponsor ataupun yang menaja klip ataupun program, atau bukan program lah, kita kata syuting untuk surah Al-Kahfi ni. Allah jualah yang sebaik-baik membalasnya.
Moga-moga terus bertambah murah rezekinya. Jadi alhamdulillah, syukur pada Allah Taala dah dapat rakam beberapa ayat tadi. Kita nak sambung lagi sekejap lagi. Ni tengok ni, subhanallah cantik subhanallah. Pantai ni. Jadi nantikan insya-Allah mungkin ada scene di pantai, mungkin ada di tepi sawah padi Bendang kan. Jadi kalau ada tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran nanti, kalau ada lokasi-lokasi yang nak jomlah Ustaz, boleh bagi tahu insya-Allah. Sahabat-sahabat kita subhanallah di ruangan FB sekarang ni, masya-Allah. Dekat mana? Dekat Kuantan. Ingat main kejar-kejaran dengan Mustafa belum? Mustafa tengah rehat. Tak apa, Mustafa besok nak masuk studio. Mustafa rehat. Sebab Mustafa duduk kat bandar, saya duduk kat tepi pantai. Masya-Allah, alhamdulillah. Syok kalau dapat nanti masa dekat Halong Bay kita tak ada pantai. Adalah pantai tapi dia kena pergi naik ni kan. Jadi nanti insya-Allah kita cuba plan, Barizalah kita cuba mungkin ada satu sesi kita majlis Al-Quran ni dekat atas pasir ni. Subhanallah. Ni majlis Al-Quran. Wow, subhanallah kita akan cuba nanti kita cuba set subhanallah cantik view pantai dekat Teluk Cempedak. Teluk Cempedak. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah. Saya kira dah habis belum Puan Siti? Puan Siti belum habis. Berlintas langsung seketika dekat pantai Teluk Cempedak ni Puan Siti untuk kita meneruskan ataupun memulakan rakaman surah Al-Kahfi menyambung. Itu hari dah ada sedikit di Halong Bay di atas krus. Tapi oleh kerana cuaca yang tak berapa nak mengizinkan ketika di Vietnam tu dia ada hujan sebenarnya. Jadi kita dapat rekod tak banyak lah. Tapi pagi ni bermula untuk rakaman seterusnya. Terima kasih banyak. Jazakumullah khair jazak. Terima kasih pada Puan Siti, kepada semua yang doakan, yang berikan semangat untuk menjayakan rakaman surah. Banyak lagi surah-surah yang kita nak rakam. Subhanallah, masya-Allah, tabarakallah. Subhanallah. Barizalah nanti kan. Mana tahu kot Langkawi ke nanti. Ada yang nak ikut tak kalau Langkawi? Ada tak yang nak ikut kat Langkawi? Cuba komen. Kita nak, kalau ramai nak ikut kita buat. Kita mengaji dekat tepi pantai, ya Allah. Pantai Cenang. Subhanallah. Pagi-pagi bersenam sikit. Tengok tu orang bersenam. Tu. Wah, kita nanti pakai baju t-shirt majlis Quran. Macam tu lah. Lari. Lepas mengaji kita berlari subhanallah. Masya-Allah, Puan Masbah, masya-Allah tenangnya suasana pantai. Ya betul, Allahu Akbar. Ini mengaji pun tak rasa lengok. Tak rasa lengok jugalah. Tapi seronok, subhanallah, seronok. Jadi insya-Allah doakan. Ada yang nak ikut Barizal? On. Ada yang nak ikut. Jom kita ke Langkawi ke, kita ke KK ke. Jom mari sinilah. Kan? Kita mengaji, kita Ustaz tadabbur terus dapat macam kita dekat Halong Bay kan. Mungkin dekat Halong Bay atau Vietnam dia terbatas lah, kita tak sempat nak pergi. Tapi ni kita buat dekat lokal insya-Allah. Pagi ni pun kita dah tengok macam ni dekat Kuantan, subhanallah. Suasana yang begitu menarik. Ni dah anak-anak muda kita. Wah. Si hai sikit, salam Allah. Okey. Anak-anak muda kita subhanallah ambil suasana pagi dia, untuk ni jawab training ni. Tim mana ni? Tim Pahang Abang Ali subhanallah. Kita tim MQ. Okey, insya-Allah on. Nak ikut jauh, Puan Siti kata jauh Bang Rizal. Tak apa, kita ambil special flight bagi. Kita buat dekat ni. Saya masa di Woodland, masya-Allah ikut program dari Woodland. Terima kasih Puan Marina. Tak sempat nak beli, dah habis stok baju bang. Nanti insya-Allah kita tunggu next next production nanti insya-Allah. Jadi insya-Allah Langkawi nak. Okey. Boleh nanti kita umumkan. Boleh juga buat sinar laut. Tuan Muhammad Faiz kita. Dalam laut kena bagi Ustaz Faz lah. Ustaz Faz dia nafas panjang, dia berenang. Okey, dalam laut kita bagi Ustaz Fakhrul lah. Ustaz Fakhrul dia champion. Jadi insya-Allah doakan Muslim Akad ya insya-Allah. Baju kita insya-Allah nanti kita akan buat untuk Muslim Akad. Tahniah Ustaz berjaya di Pahang, alhamdulillah. Tuan Liza ada. Tuan Liza ada, subhanallah. Jadi insya-Allah
Moga-moga Allah SWT pemudahkan dan moga-moga Allah SWT terus beri kita view-view yang indah ini, view cantik ini di samping kita mengalunkan bacaan Al-Quran. Dan untuk rakaman ini adalah untuk surah Al-Kahfi yang mana kita akan siarkan setiap hari Jumaat. Wah, insya-Allah nanti setiap hari Jumaat ibu ayah pasang aja, ataupun kalau ada kesempatan boleh ikut sama-sama, duduk sama-sama, kita mengaji sama-sama surah Al-Kahfi setiap pagi ataupun setiap hari Jumaat, insya-Allah. Sekali lagi terima kasih, jazakumullahu khairal jazak kepada penyemponsor yang sponsor majlis Al-Quran ini. Masya-Allah, setiap hurufnya, setiap kalimahnya, setiap ayatnya pasti Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan ganjaran. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan jazak sekali lagi. Jadi insya-Allah kita dah nak berakhir dekat sini untuk rakaman pada pagi ini. Insya-Allah kita akan sambungkan mana pula depan ni bang? Langkawi Langkawi kalau ada orang-orang Langkawi nak ajak datang kita pula. Langkawi. Lepas tu kita juga nak pergi nanti dekat sawah padi field. Masya-Allah. Sungai besar ke ataupun dekat Langkawi pun ada padi kan sawah kan. Lepas tu mungkin ada scene dekat Putrajaya. Oh subhanallah. Jadi terima kasih banyak sekali lagi, jazakumullah khairal jazak. Best, tak sabar tunggu mengaji surah Al-Kahfi. Alhamdulillah. Jadi doakan next kita punya tahsin al-qiraah. Tahsin al-qiraah next insya-Allah akan disiarkan tarikhnya. Insya-Allah dah final ni, tempat dan juga tarikh kemungkinan besar pada hari Malaysia, cuti hari Malaysia 15 dan 16 kita akan masuk petang, check in. Lepas tu malam kita dah start program. Paginya kita ada Qiyamul Lail bersama dengan Ta dan Tin. Lepas tu besoknya tu pagi sampai tengah hari kita akan ada full program tahsin al-qiraah. Ada tajwid, tahsin, talaqi dan ada istimewa tarannum. Ada program baru bang. Kita ada program baru yang kita nak launch nanti iaitu TMG. Bukan. TMT. Oh silap. Sebelum ni kita ada TNT. Yang ni TMT. Apa dia tu? Tiru macam Tarmizi. Semalam kita dah buat sekejap dekat dekat Moh Ngaji. Subhanallah, menarik ya. TMT. Tiru macam Tarmizi. Tiru apa? Nanti kita akan buat sama-sama insya-Allah. Jadi insya-Allah sekarang tu ada Cik Zad. Ada bangsa ada tinggal depan saya ni. Nanti saya ambil kapal. Okey. Ustaz tak join sekali ke jogging anak-anak muda sebab saya anak-anak tua dah. Jadi saya tak berani nak ikut. Nanti kena tinggal jauh. Jadi insya-Allah terus doakan, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala terus memudahkan insya-Allah taala. Terima kasih banyak. Kita bertemu. Oh besok pagi turn saya Majlis Al-Quran besok pagi insya-Allah kita menyambung halaman ke-10. Terima kasih Ustaz Faiz tadi yang membawakan Majlis Al-Quran pada pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sambil. Dia nak tengok Abang Rizal macam mana, Pak? Abang Rizal dia? Tak tahu bang, dia ikut kita. Okey, alhamdulillah. Oh ada bang.